Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini saya akan menghasilkan sebuah pembentangan yang mengenai tajuk bacaan-bacaan khusus riwayat Hafs an Asim Tariq Asy-Syatibi. Sebelum kita mulakan topik kita pada hari ini, suka untuk saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya ialah Nurin Sofia binti Muhammad Fauzi. Saya merupakan pelajar PISMP ambilan Jun 2022-2027. Saya dari kelas Bahasa Melayu 4. Umum mengetahui bahawa masyarakat pada hari ini seringkali melakukan kesalahan ketika membaca Al-Quran. Hal ini kerana tiada pendedahan yang menyeluruh mengenai bacaan-bacaan khusus riwayat Hafs an Asim ini. Jadi, pada hari ini saya akan menerangkan secara teliti apa itu bacaan-bacaan khusus riwayat Hafs an Asim supaya kita tidak salah dalam ketika membaca Al-Quran. Antara isi kandungan yang akan kita kupaskan pada hari ini iaitu saktah, ishmam, imalah, raum, tashil, naqal, silah dan juga ibdal. Baiklah, kita pergi kepada kandungan yang pertama iaitu saktah. Apa itu saktah? Saktah bermaksud diam atau berhenti seketika sekadar 2 harakat tanpa memutuskan nafas, kemudian meneruskan bacaan dengan nafas yang sama. Saktah berlaku pada keadaan wasal sahaja dan tidak berlaku pada keadaan waqaf. Saktah mudah dikenali kerana terdapat tanda sin kecil yang terletak di atas huruf akhir kalimah. Nak tahu lebih lanjut, mari kita saksikan contoh-contoh saktah. Di dalam Al-Quran terdapat 4 contoh saktah yang akan saya nyatakan iaitu dalam surah Al-Qiyamah ayat yang ke-27 iaitu wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qila man raq. Okey, pada ayat surah Al-Qiyamah ayat yang ke-27 ini terdapat tanda sin kecil di antara man dan juga raq. Jadi kita perlu berhenti seketika iaitu dalam kadar 2 harakat sebelum menyambung semula bacaan yang seterusnya. Bacaannya akan menjadi seperti waqila man raq. Kita berhenti dekat man tu 2 harakat. Waqila man raq. Okey. Seterusnya kita pergi pula kepada surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Okey, pada huruf pada perkataan bal dan ron tu terdapat huruf sin kecil. Jadi kita perlu berhenti seketika. Okey. Seterusnya pada surah yang ketiga iaitu surah Al-Kahfi ayat 1. Okey, surah Al-Kahfi ayat 1 ni terdapat pada hujung ayat yang selepasnya ialah ayat yang kedua. Jadi di sini kita terdapat 2 cara bacaan, sama ada kita ingin wasal ataupun waqaf. Jika kita ingin wasal, kita perlulah baca secara berhenti 2 saat pada hujung ayat yang pertama sebelum kita sambung ayat yang kedua. Tapi kalau kita ingin waqaf, kita boleh baca seperti biasa iaitu mengambil nafas baru pada ayat yang kedua. Jadi sekarang saya akan menunjukkan contoh. Jika kita ingin wasal dan kita perlu saktah pada ayat yang pada hujung ayat itu. Okey, bunyinya seperti A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Okey, kita terdapat berhenti seketika di antara ayat 1 dan ayat yang kedua. Tapi jika kita ingin baca waqaf, kita boleh baca seperti biasa. Okey. Dan yang keempat iaitu daripada surah Yasin ayat yang ke-52. Okey, contoh ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina.
Hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Okey. Antara mara qadina dengan hadza itu terdapat sin kecil iaitu sakta. Jadi kita diharuskan untuk diwajibkan untuk berhenti seketika. Okey, baiklah. Jika kita tidak pelajari, kita mesti akan baca tanpa berhenti. Jadi itu merupakan salah satu kesalahan yang sering dilakukan oleh masyarakat pada hari ini. Jadi, dah tahu kan? Ubah bacaan tu. Baiklah, kita pergi kepada bacaan khusus yang kedua iaitu ishmam. Apa itu ishmam? Ishmam berasal dari bahasa Arab yang bererti menggabungkan, memadukan atau mencampurkan. Sedangkan dalam ilmu tajwid, ishmam adalah mencampurkan bunyi huruf dhammah pada sukun dengan cara memonyongkan bibir, namun tanpa harus mengeluarkan bunyi dhammah yang secara jelas. Cara membaca ishmam ialah terdengar dari bunyinya. Jika pun ada bunyinya, hal tersebut hanya terdengar samar-samar sahaja. Hal itu ditunjukkan dari cara membacanya dengan bentuk bibir yang agak monyong. Cara membacanya adalah dengan memonyongkan bibir seakan-akan membaca harakat dhammah, namun bunyi ayatnya tetap sama seperti biasa. Hanya terdapat satu saja contoh ishmam dalam Al-Quran. Nak tahu tak surah apa? Mari kita tengok. Okey, dalam Al-Quran terdapat satu contoh yang mengaplikasikan ishmam ini, iaitu pada surah Yusuf ayat yang ke-11. Bunyinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu ya abana ma laka ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Okey, perkataan yang kita merahkan itu iaitu la ta'manna. Kat situlah berlakunya ishmam. Cara bacanya kita perlu muncungkan bibir kita seperti ni. La ta'manna. Jika kita tidak pelajari, kita akan baca la ta'manna. Bacaan itu salah. Bacaan yang betul la ta'manna. Itu baru betul. Kita perlu memoncongkan bibir. Okey. Seterusnya kita melihat pula pada bentuk mulut ketika menyebut ishmam. Okey, dalam gambar ni kita dapat lihat bentuk bibir kita tu seakan-akan menyebut seakan-akan menyebut huruf dhammah. Tapi tidak, hanya mulut sahaja yang menggerakkan ke depan. La ta'manna. Nampak dia muncung macam tu. Tadi kita dah belajar ishmam. Sekarang apa pula? Contoh bacaan khusus yang ketiga iaitu imalah. Okey. Imalah secara bahasa artinya condong atau memiringkan. Secara istilah ilmu tajwid, imalah adalah memiringkan atau mencondongkan bunyi antara fathah dan kasrah atau antara alif dan ya. Cara membacanya adalah memiringkan bunyi fathah ke kasrah pada kata majriha. Dengan kata lain, huruf ra yang dibaca ra dimiringkan menjadi i ataupun re. Okey, tak faham kan? Okey, kalau kita tengok contoh, barulah kita faham. Jadi, mari kita saksikan contoh. Baik, contoh imalah hanya ada satu dalam Al-Quran, yakni pada surah Hud ayat yang ke-41. Okey, dengar baik-baik ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala rakabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Baiklah. Dekat sini kita dapat saksikan ada satu perkataan yang lain daripada warna lain, iaitu perkataan apa? Majriha. Okey. Majriha ni kalau orang yang tak belajar dia akan menyebut sebagai majriha, tapi salah kerana di sini merupakan contoh imalah, iaitu cara baca yang betul ialah majriha. Kita perlu miringkan ra yang berbaris kasrah itu menjadi re. Jadi bacaan dia majriha wa mursaha. Dapat tak? Boleh ikut tak? Lepas ni jangan baca salah dah tahu. Setelah itu kita akan pelajari pula raum. Okey, apa itu raum? Okey, di sini kita perlu dengar dengan teliti kerana raum ini akan ada persamaan dengan ishmam, tetapi ada perbezaannya juga. Okey. Raum ini dari segi bahasa ialah cuping telinga.
Dari sudut istilah, raum bermaksud melafazkan sebahagian harakat, 1/3 harakat dengan suara perlahan ketika waqaf. Terdapat satu tempat sahaja dalam Al-Quran yang wajib dibaca secara raum atau ishmam, iaitu dalam surah Yusuf ayat yang ke-11. Sama juga, contohnya sama tempat juga sama, iaitu di tempat yang contoh macam ishmam juga. Raum itu memperdengarkan huruf yang berbaris dengan suara yang perlahan ketika waqaf serta dapat didengari oleh mereka yang terdekat sahaja. Okey. Kat sini saya akan jelaskan, kalau ishmam kita akan bacakan secara memunculkan bibir. Tetapi kalau secara raum iktisas ni, raum ni kita akan baca membunyikan sedikit domah tapi hanya 1/3 harakat sahaja dengan suara perlahan. Kita tidak boleh baca dengan suara jelas kerana itu salah dalam cara bacaan Al-Quran. Baik. Okey, contoh raum dalam ayat Al-Quran iaitu dalam surah Yusuf ayat yang ke-11 iaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ya abana ma laka ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Okey, kalau ishmam kita akan baca la ta'manna. Tapi kalau dalam raum kita baca tidak memunculkan bibir, namun kita letak dhammah secara separuh, hanya 1/3 harakat. Bunyinya hanya sikit sahaja dan hanya orang terdekat sahaja yang akan dengar bunyi dhammah tersebut. La ta'manuna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Okey, cuba praktiskan dan betulkan bacaan. Baiklah, sekarang kita pergi pula kepada bacaan khusus tashil. Okey, apa itu tashil? Tashil merupakan bacaan yang mana memiliki dua hamzah di antara alif. Hamzah pertama harus dibaca jelas atau tahqiq dan pendek, sedangkan hamzah kedua harus dibaca tashil. Cara membacanya, penggalan ayat tersebut adalah hamzah pertama dilafazkan seperti hamzah biasa, namun pada hamzah kedua dilafazkan antara hamzah dan alif, iaitu seperti huruf ha, macam hamzah dan juga alif dia jadi, namun samar, sehingga penggalan ayat di atas kira-kira dibaca seperti jamiyu. Okey, kita akan melihat contoh dalam Al-Quran iaitu dalam surah Al-Fusilat ayat yang ke-144. Contoh tashil ni hanya ada satu sahaja dalam Al-Quran dan bunyinya seperti A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa 'arabiyyun. Okey, di hujung ayat iaitu a'jamiyyu wa 'arabiyyu. Di situ terdapat hamzah dan juga alif. Jadi hamzah yang pertama tu kita baca seperti biasa. Namun pada hamzah kedua tu kita dilafazkan antara hamzah dan alif. Bacaannya hamzah dan alif, iaitu bunyi dia akan jadi jamiyu. Mula-mula lepas tu yang kedua tu kita gabungkan hamzah dan alif. Jamiyu. Jadi cara bacaan yang betulnya jamiyu wa arabiyyu. Macam tu. Okey, boleh ulang-ulang dan praktis sehingga betul. Seterusnya bacaan yang ke-6 iaitu bacaan naqal. Naqal ialah bacaan dengan memindahkan baris pada kalimah al-ismu. Wajib dibaca dengan memindahkan baris hamzah kepada lam dalam ayat. Okey, naqal ini terdapat contoh dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-11 iaitu pada pertengahan ayat iaitu bi'salismul fusuq ba'dal iman. Ada perkataan patutnya kalau orang yang tidak belajar dia akan baca bi'sal ismu, tapi cara bacaan yang betul ialah kita wajib memindahkan baris hamzah kepada lam dan yang menjadikan bi'sal ismu tu sebagai bi'salismul fusuq ba'dal iman. Okey. Untuk lebih jelas setelah menuliskan ni bi'sal ismu, dia menjadi bi'sal ismu. Okey. Seterusnya kita beralih pula kepada bacaan khusus silah. Silah ni terbahagi kepada dua, iaitu mat silah khasirah dan juga mat silah tawilah. Saya akan menerangkan satu persatu. Mula-mula saya akan terangkan mat silah khasirah. Apa itu mat silah khasirah? Mat silah khasirah bermaksud mat yang terdapat pada ha dhamir, iaitu selepas ha
tidak ada hamzah qata'i. Cara mengenalnya ialah apabila terdapat ha domir pada akhir kalimah sebelum dan selepasnya terdapat baris. Kadar harakat bagi mad silah qasirah ialah 2 harakat. Bagi mad silah tawilah pula ialah bermaksud mad yang terdapat pada ha domir. Cara mengenalnya ialah apabila terdapat ha domir pada akhir kalimah sebelum dan selepasnya terdapat baris. Untuk mengenali mad silah dengan lebih mendalam, iaitu mad silah tawilah ini, hanya perlu memerhatikan selepas ha terdapat hamzah qata'i. Tak jelas, tak apa. Kita akan perhatikan contoh selepas ini. Okey, di sini ini merupakan contoh-contoh mad silah qasirah dan juga mad silah tawilah. Pada kotak yang pertama merupakan contoh mad silah qasirah dan kotak yang kedua merupakan contoh bagi mad silah tawilah. Okey, mad silah qasirah ni terdapat banyak dalam Al-Quran, juga mad silah tawilah. Tetapi saya hanya nyatakan 3 dahulu. Okey, mad silah qasirah ni terdapat dalam surah An-Naba ayat yang ke-78. Iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim linukhrija bihi habban wa nabata. Seterusnya pada ayat surah At-Takwir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim innahu laqaulu rasulin karim. Seterusnya pada ayat yang ke surah Al-Buruj ayat yang ke-85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim innahu huwa yubdi wa yu'id. Okey, terdapat silah qasirah dalam ketiga-tiga ayat ini, antaranya pada contoh pada surah An-Naba tu antara bihi dan juga habba. Pada surah At-Takwir pula antara innahu dengan laqaulu. Pada surah Al-Buruj pula pada perkataan innahu dengan huwa. Terdapat tanda mad silah qasirah dalam ayat-ayat tersebut, iaitu tidak bertemu hamzah dengan yang berharakat. Bagi contoh mad silah tawilah juga, saya menyatakan 3 contoh, iaitu pada surah Yusuf ayat yang ke-12, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ikhwatihi ayatul lisailin. Selain itu pada ayat yang surah Hud ayat yang ke-11, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma nuakhiruhu illa li ajalin ma'dud. Dan akhir sekali pada surah Al-Balad ayat yang ke-90, a'udzubillahi minasyaitonirrajim ayahsabu an lam yarahu ahad. Okey, pada mad silah tawilah ini kita akan perhatikan terdapat tanda-tanda mad silah qasirah di antara perkataan. Contoh pada surah Yusuf tu wa ikhwatihi dengan ayat tu terdapat tanda mad silah tawilah. Pada surah Al-Hud di antara nuakhiruhu dengan illa terdapat tanda mad silah tawilah. Dan juga yang terakhir, contoh terakhir iaitu surah Al-Balad, yarahu dengan ahad terdapat tanda mad silah tawilah, iaitu bertemu huruf hamzah yang berharakat. Okey, sekarang kita pergi kepada bacaan khusus yang ke-8. Okey, bacaan khusus yang ke-8 ialah ibdal. Apa itu ibdal? Menurut Al-Ghulayani, ibdal adalah al-ibdalu izalatu harfin wa wada'al akhara makanah. Yang bermaksud, ibdal adalah menghilangkan satu huruf dan meletakkan huruf lain di tempatnya. Maksudnya lebih terperinci, apabila dua hamzah bertemu dalam satu kalimah, hamzah pertama berbaris, hamzah kedua suku, maka hamzah kedua berbaris sukun tersebut diibdalkan atau ditukarkan kepada mad. Ia juga sama seperti hukum bacaan mad badal. Okey. Kat sini saya akan sertakan 3 contoh ibdal. Okey. Yang pertama, uktumina. Apabila kita baca secara ibdal, dia akan menjadi seperti utumina. Okey, kat sini kita akan perhatikan terdapat huruf hamzah yang dihapuskan, yang ditukarkan kepada mad, yang menyebabkan dia jadi utumina. Kayaknya tak ada lah hamzah tu. Okey, contoh yang ketiga pula, utuni. Apabila kita ibdalkan menjadi ituni, huruf hamzah pada selepas alif itu ditukarkan kepada mad. Jadi
daripada kita kena baca secara domah, uktu ni kita jadi itu ni, jadi panjang secara 2 harakat. Okey, contoh yang terakhir iaitu azan. Kita buang huruf hamzah tu menjadi idzan. Sebab apa? Kita ibdalkan dia. Okey, boleh ulang-ulang sehingga mahir. Bacaan khusus yang terakhir iaitu 2 wajah atau lebih. Apakah yang dimaksudkan dengan 2 wajah atau lebih? Okey, terdapat sebenarnya dalam Al-Quran ini terdapat banyak contoh yang kita akan perhatikan 2 wajah atau lebih, iaitu cara bacaan ra tafkhim, ra talqiq, huruf sad, sin dan banyak lagi. Jadi tapi pada hari ini saya akan menerangkan mengenai sad dengan sin terlebih dahulu. Okey. 2 wajah atau lebih ni ialah iaitu salah satu bacaan gharib Imam Hafs adalah berkaitan dengan huruf sad yang dibaca dengan huruf sin. Okey. Sekarang kita akan lihat pada contoh yang ayat yang mengandungi huruf sad dan sin. Iaitu terdapat 2 cara bacaan dia. Yang pertama dalam surah ayat yang ke-240 ni, iaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsitu wa ilaihi turja'un. Okey. Kat sini pada kalimah wa yabsitu tu terdapat di atas huruf sad ada huruf sin. Jadi kita boleh baca secara 2 wajah, iaitu secara wa yabsitu wa ilaihi turja'un ataupun wa yabsitu wa ilaihi turja'un. Kita boleh pilih sama ada nak menggunakan huruf sad ataupun huruf sin. Baiklah, sebentar tadi saya telah menerangkan 8 jenis bacaan-bacaan khusus riwayat Hafs an Asim, Tariq Asy-Syatibi, iaitu yang terdiri daripada sakta, ismam, imala, raum, tashil, naqal, silah dan juga ibdal. Jadi janganlah baca silap lagi lepas ni. Kita perlu perbaiki dan supaya bacaan dalam Al-Quran kita menjadi lebih sempurna.